Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid bersama Cikgu Ridwan bagi subjek Pendidikan Kesehatan tahun 4. Pada minggu ini kita masih lagi di unit yang sama, yaitu unit 11 Sayangi Diri, tapi topik yang berbeza, topik yang baru, yaitu topik pengantunan seksual kanak-kanak. Dengan tajuk kita pada hari ini, maksud pengantunan dan contoh situasi pengantunan seksual kanak-kanak. Pada akhir pembelajaran pada hari ini, murid-murid akan dapat yang pertama menyatakan apa itu pengantunan seksual kanak-kanak. Murid-murid akan tahu apa maksud pengantunan seksual kanak-kanak. Dan yang kedua, murid-murid akan tahu situasi pengantunan seksual kanak-kanak. Bagaimana situasi pengantunan seksual kanak-kanak? Yang pertama sekali, kita akan belajar terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan pengantunan seksual kanak-kanak. Apa itu pengantunan seksual kanak-kanak? Pengantunan seksual kanak-kanak bermaksud hubungan emosi yang terjalin antara siapa? Antara orang dewasa dengan kanak-kanak. Antara orang dewasa dengan kanak-kanak. Tidak kisahlah orang dewasa lelaki, kanak-kanak perempuan, ataupun orang dewasa lelaki, kanak-kanak lelaki. Tidak kisah ya. Oke. Maksudnya tadi hubungan emosi yang terjalin antara orang dewasa dengan kanak-kanak untuk mendapatkan kepercayaan kanak-kanak bagi tujuan melakukan perbuatan unsur seksual ke atas kanak-kanak tersebut. Cikgu, pengantunan seksual kanak-kanak selalu terjadi kepada siapa, Cikgu? Pengantunan seksual kanak-kanak selalu terjadi kepada siapa? Kepada kanak-kanak yang selalu bersendirian, selalu duduk sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa lagi selain kanak-kanak yang selalu bersendirian? Kanak-kanak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang daripada keluarga. Jadi Cikgu, siapa yang melakukan pengantunan seksual kanak-kanak? Untuk makluman murid-murid, pengantunan seksual kanak-kanak mungkin akan dilakukan oleh siapa? Yang pertama, kenalan ahli keluarga. Kenalan ahli keluarga kita. Contohnya kawan-kawan ayah kita, kawan ibu kita, kawan abang, adik, kakak. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dilakukan oleh ahli keluarga kita. Contohnya adik-beradik kita, pakcik, makcik. Oke murid-murid. Dan yang ketiga, mungkin dilakukan oleh orang yang tidak dikenali. Individu yang kita tidak pernah lihat. Kita tidak tahu itu siapa. Oke murid-murid. Cikgu, apa yang akan dilakukan oleh orang yang melakukan pengantunan seksual kanak-kanak? Oke murid-murid. Orang yang melakukan pengantunan seksual kanak-kanak, dia akan pertama sekali mendapatkan maklumat tentang mangsa. Dia akan carilah maklumat pasal mangsa. Namanya siapa, tinggal di mana, dia cari semuanya. Oke murid-murid. Seterusnya dia akan puji mangsa. Dia pujuk mangsa, dia puji, bagi hadiah, layan baik-baik. Itu yang individu yang melakukan pengantunan seksual nih, itu yang dia akan buat. Seterusnya apa lagi dia akan buat? Dia akan cari peluang untuk bersendirian dengan murid-murid, dengan mangsa. Dicari supaya tidak ada orang lain. Dia akan usahakan juga untuk jauhkan mangsa daripada keluarga dan rakan-rakan.
Dan yang terakhir, melakukan sentuhan fizikal tanpa kita sedari. Maksudnya dia pegang mangsa, kita nak sedar pun dia pegang mangsa. Bahaya kan? Cikgu, boleh tak bagi contoh situasi yang mungkin akan berlaku? Oke murid-murid, contoh situasi yang mungkin akan berlaku. Ya. Yang pertama sekali, pengantunan, orang yang melakukan pengantunan seksual kanak-kanak nih, dia akan dapatkan maklumat pribadi. Dia carilah maklumat pribadi kamu, nama kamu, cikgu sudah cakap tadi kan, nama kamu siapa, tempat tinggal di mana. Oke, itu yang pertama. Sudah dapat, apa yang dia buat lagi? Dia akan menghantar video ataupun pesanan ringkas menyebabkan kamu berasa tidak selesa. Dia cuba WhatsApp kamu, telepon kamu. Oke murid-murid, itu mungkin yang akan berlaku ya. Seterusnya, memujuk kamu berjumpa tanpa pengetahuan sesiapa. Contohnya, jomlah Siti jalan-jalan kita, tak payahlah ajak adik awak. Contoh. Oke, situasi yang seterusnya yang mungkin akan berlaku, lepas saja dia pujuk, dia bagi kamu hadiah lain istimewa. Kalau orang sudah bagi kita hadiah, balik-balik puji kita, cantik, handsome-nya kamu, cantiknya kamu, mestilah kita baik dengan dia kan. Oke, seterusnya apa yang mungkin akan berlaku juga, dia akan cari peluang bersendirian dengan kamu. Cari peluang bersendirian sama kamu, berdua-duaan share dengan kamu. Dan yang terakhir, dia akan menyentuh bahagian tubuh kamu. Oke murid-murid, boleh? Cikgu, faham. Tapi kan cikgu, apa yang boleh dilakukan untuk elak menjadi mangsa pengantunan seksual kanak-kanak? Apa yang boleh dilakukan untuk elak menjadi mangsa pengantunan seksual kanak-kanak? Apa yang boleh kita buat? Ini kita akan belajar pada minggu hadapan. Tugasan pada hari ini, apa yang perlu murid-murid lakukan? Murid-murid hanya perlu menjawab soalan kuis kuis pengantunan seksual kanak-kanak. Link nanti cikgu akan berikan di dalam WhatsApp. Oke murid-murid, itu saja daripada cikgu Ridwan. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Jaga diri, jaga jarak, jangan lupa sholat. Assalamualaikum.